Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus bin Simanjunta, nombor metrik 223383 dan nama bagi penyelaras saya ialah Dr. Atira binti Nawawi. Dalam video kali ini saya akan membentangkan tentang pengalaman awal di sekolah iaitu PALS di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuna. Bagi latar belakang SMK Kuna ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Kuna atau lebih dikenali sebagai SMK Kuna merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di kawasan Kampung Getah Kuna, Sabah. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1971 dan dirasmikan pada tahun 1981 oleh Yang Berhormat Datuk Abdul Hamid bin Datuk Mustafa yang ketika itu memegang jawatan sebagai Menteri Kebudayaan dan Sukan Negeri Sabah. SMK Kuna pada mulanya berstatus sebagai sekolah menengah grade C, kemudian dinaikkan ke grade B pada tahun 1985 dan seterusnya mencapai status grade A pada tahun 1994. Seterusnya kita pergi ke misi dan visi SMK Kuna. Bagi misi SMK Kuna ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Visi pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Bagi moto SMK Kuna ialah Strive for Excellence. Berikut merupakan lokasi bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Kuna dan alamat Sekolah Menengah Kebangsaan Kuna ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Kuna Peti Surat 30 91207 Kuna Sabah, Malaysia. Berikut merupakan infrastruktur yang terdapat di SMK Kuna, antaranya ialah bengkel RPT, pusat tadbiran, bangunan akademik, padang, makmal sains dan makmal komputer. Bagi kekuatan dan kelemahan aktiviti semasa PDP bagi pengalaman awal di sekolah iaitu PALS, saya mendapati bahawa guru pembimbing saya mahir dalam mengelola kelas bagi menarik perhatian pelajar supaya fokus. Seterusnya, menggunakan bilik matematik sebagai lokasi pengajaran yang dilengkapi alat bantu mengajar dan memberikan soalan kuis untuk membiasakan pelajar. Namun terdapat kelemahan yang saya dapat daripada pemerhatian saya ialah kurangnya aktiviti berkumpulan yang dijalankan dan keterbatasan dalam mengadaptasi pengajaran untuk semua tahap belajar. Seterusnya kita pergi ke kemudahan ABM dan BBM. ABM ialah alat bantu mengajar dan BBM ialah bahan bantu mengajar. Guru pembimbing saya menggunakan ABM iaitu projector dan drawing tablet. Pelajar dapat melihat kandungan slide dengan lebih jelas dan memudahkan untuk melihat jawapan pada komputer riba. Dan mikrofon dan pembesar suara bagi membantu guru untuk melontarkan suara dengan lebih jelas. Bagi BBM pula ialah guru saya menggunakan slide PowerPoint bagi membantu guru untuk menerangkan isi penting pada setiap topik. Dan set latihan berkala iaitu digunakan setelah sesuatu subtopik habis diajar. Kita pergi ke amalan pedagogi yang diamalkan oleh guru pembimbing saya di SMK Kuna. Yang pertama ialah amalan pedagogi aktif. Guru pembimbing mengamalkan pendekatan pedagogi yang melibatkan pelajar secara aktif di dalam kelas. Sebagai contoh, mereka aktif menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Yang kedua ialah komunikasi dua hala. Pendekatan ini membina komunikasi dua hala antara guru dan pelajar yang mempereratkan interaksi dalam kelas. Dan guru dapat mengenal pasti pelajar yang mungkin kurang memahami topik berdasarkan respon mereka. Seterusnya, penggunaan soalan. Guru memulakan pengajaran dengan mengajukan soalan-soalan mudah pada pelajar. Ini memberikan kesan positif kepada pelajar yang menunjukkan bahawa topik yang akan dibincangkan mudah difahami. Dan akhir sekali ialah hubungan topik dengan kehidupan seharian. Guru saya sering menunjukkan pelajar supaya menarik minat untuk mengetahui bagaimana topik berkaitan dengan kehidupan sebenar yang dapat mengubah persepsi mereka terhadap sesuatu subjek
tersebut secara positif. Seterusnya ialah pelaksanaan KEBAT. Pelaksanaan KEBAT dalam bilik darjah haruslah diterapkan bagi murid berfikir di luar kotak. So, guru pembimbing saya menerapkan KEBAT ini bagi membantu pelajar memahami dengan lebih mendalam kerana menggalakkan penglibatan aktif dalam pembelajaran. Seterusnya, kenyamanan dalam bertanya. Pelajar lebih selesa bertanya soalan dalam kalangan rakan sebaya tanpa rasa malu. Selain itu ialah penggunaan kumpulan kecil. Guru membahagikan pelajar ke dalam kumpulan kecil dengan tahap kefahaman yang berbeza bagi setiap topik. Seterusnya ialah pelajar membantu rakan lain. Bagaimana? Pelajar yang lebih memahami topik tertentu membantu rakan yang kurang memahami sekaligus meningkatkan pemahaman dalam dapat membantu rakan-rakan yang kurang memahami. Seterusnya kita pergi ke kekuatan budaya sekolah, budaya kerja yang diamalkan di sekolah SMP Kuda. Budaya yang diamalkan antaranya ialah budaya 3S, budaya silent mood, budaya bacaan Yasin, budaya sekolah tong sampah. So, dalam budaya tersebut ini dapat meningkatkan kesopanan dan budi bahasa pelajar yang mewujudkan persekitaran yang positif bagi warga sekolah dan pengunjung. Selain itu, dapat meningkatkan kerohanian dan moral pelajar serta memberi ketenangan pada mereka menjelang akhir minggu. Selain itu, pelajar juga dapat dilatih menguruskan masa dan fokus pada tugas serta memperbaiki kelemahan akademik. Bagi budaya sekolah tanpa tong sampah pula ialah dapat menyediakan persekitaran yang lebih bersih dan kondusif untuk proses pembelajaran. Bagi budaya kerja yang dilakukan di SMP Kuda pula ialah dapat membina pribadi guru yang baik dan komited yang menjadi teladan positif bagi pelajar. Mewujudkan suasana sekolah yang produktif dan efisien, meningkatkan kecekapan dalam pelaksanaan tugas dan program sekolah. Dan seterusnya ialah mendapat pujian dan penghargaan daripada ibu bapa terhadap sikap komited guru yang mengukuhkan reputasi positif sekolah. Setelah saya menganalisis, terdapat kelemahan budaya sekolah dan budaya kerja di sekolah SMP Kuda. Yang pertama ialah budaya ini mungkin kurang konsisten, terutama jika pelajar atau staf tidak melaksanakan secara seragam, iaitu amalan 3S. Selain itu, keperluan untuk duduk dalam keadaan senyap mungkin sukar bagi pelajar yang belajar dengan lebih baik melalui interaksi dan perbincangan aktif. Yang ketiga, terdapat risiko pencemaran dan kebersihan yang kurang terjaga jika pelajar tidak sepenuhnya memahami atau mematuhi amalan ini. Yang keempat, keterlibatan guru dan pelajar dalam amalan ini mungkin kurang jika tiada dorongan keterusan dari sekolah. Bagi kelemahan budaya kerja pula ialah penglibatan pelajar dalam setiap program mungkin membebankan pelajar atau mengganggu tumpuan terhadap pembelajaran utama jika tidak diuruskan dengan baik. Dan akhir sekali ialah keterlibatan yang berlebihan dalam tugasan tambahan boleh menyebabkan keletihan dan mengurangkan tumpuan guru terhadap kualiti pengajaran di dalam kelas. Agenda seterusnya ialah bagaimana budaya sekolah, budaya kerja ini dapat diterapkan dan diteruskan. Yang pertama ialah latihan dan kesedaran. Mengadakan sesi latihan untuk guru dan pelajar tentang kepentingan tersebut manfaatnya terhadap hubungan interpersonal. Selain itu ialah penyediaan infrastruktur. Sekiranya mungkin sediakan tong sampah di lokasi strategik untuk memudahkan pengurusan sampah. Kemudian keseimbangan aktiviti. Menginteraksi sesi pembelajaran yang membolehkan interaksi perbincangan dan aktiviti kumpulan. Pastikan terdapat ruang untuk berkomunikasi secara aktif. Sebenarnya bagi budaya kerja pula ialah pembahagian tugas yang adil dapat mengelakkan beban kerja yang berlebihan dengan membahagikan tanggungjawab secara seimbang dan memberi ruang untuk
Apakah kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja terhadap profesional keguruan? Yang pertama ialah meningkatkan kolaborasi dan penukaran pengalaman. Seterusnya, membantu dalam menyemarakkan motivasi diri dan semangat kerja. Kemudian, meningkatkan etika perguruan. Selain itu, dapat memperkasakan pembangunan modal insan dan melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Selain itu, meningkatkan inovasi guru di dalam kelas. Cadangan bagi saya program Sulam ialah pendekatan Sulam dapat menggabungkan objektif khusus khidmat komuniti. So, cadangan aktiviti bagi saya ialah mengadakan bengkel teknik menjawab soalan secara percuma untuk pelajar komuniti setempat. Sasaran peserta, pelajar yang kurang berkemampuan yang tidak dapat mengikuti kelas tambahan. Apakah tujuan program ini diadakan? Ialah membantu pelajar menghadapi peperiksaan SPM dengan lebih yakin, meningkatkan kemampuan pelajar dalam pembelajaran. So, apakah cadangan aktiviti ini dapat memberikan manfaat? Yes. Antara manfaat yang dapat dibendung ialah membentuk kepribadian dan keyakinan untuk bercakap di hadapan khalayak ramai, dapat meningkatkan kemahiran profesional dan menyampaikan maklumat. Secara kesimpulannya, dalam video kali ini, Pulse dapat memberikan banyak manfaat kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus pendidikan. So, bagi cadangan penambahbaikan ialah pihak PAS boleh membenarkan pelajar untuk mengajar secara ringkas sekali saja supaya pelajar dapat merasai pengalaman pertama menjadi seorang guru. Secara kesimpulannya, PALS banyak membantu saya mendalami lebih lagi berkaitan profesion sebagai guru. So, harapan saya agar kursus ini dikekalkan dan ditambahbaikkan supaya pelajar dapat mengumpulkan pengalaman mereka di sekolah selama 10 hari secara maksimal. So, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.